Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam rancangan Brunei Kuliah. Ini adalah sebuah rancangan yang mengajak kawan-kawan menerokai beberapa tugu, arca, monumen dan mural yang bersejarah yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Nampaknya perahu tambang tadi pun sudah sampai. So, why not kita naik dulu? Let's go. Terletak berdekatan dengan Sungai Brunei, Taman Rekreasi Persiaran Damuan ini dipanggil sebagai Taman Arca disebabkan di taman ini mempamerkan hasil karya arca dari seseorang pengukir daripada setiap 6 negara anggota asal ASEAN iaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand dan Filipina. Daripada taman rekreasi ini, kawan-kawan akan berpeluang melihat dengan jelas salah satu bangunan kebanggaan negara iaitu Istana Nurul Iman. Istana yang berkubah emas ini dapat dilihat dengan jelasnya daripada Taman Rekreasi Persiaran Damuan. Dalam episod kali ini kita akan meneruskan lagi menerokai arca ASEAN Sculpture 4 yang berada di Taman Rekreasi Persiaran Damuan. Okey, pada episod yang lalu kita sudah pun menerokai 3 daripada 6 arca yang telah pun dihasilkan oleh Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia. Dan pada kali ini kita akan menerokai 3 lagi arca yang telah pun dihasilkan oleh Singapura, Thailand dan Filipina. Mari kita masuk. Bercakap sedikit berkenaan arca-arca yang terdapat di taman ini, ianya bertemakan keharmonian dalam kepelbagaian. Ia melambangkan perpaduan ASEAN dan aspirasi negara anggotanya, iaitu kasih sayang, keamanan, kebebasan dan saling menghormati. Arca-arca ini telah disiapkan semasa Simposium Arca Dataran ASEAN keempat yang berlangsung dari 11 Januari hingga 24 Februari 1986. Setiap pengukir dibantu oleh 4 orang pelajar Kolej Kejuruteraan Jeffrey Bolkiah dan Kolej Perguruan Sultan Saiful Rijal. Selain mengerjakan projek mereka, para pengukir memberi penerangan tentang pelbagai aspek seni yang telah mereka hasilkan. Seperti yang ada beritahu kawan-kawan sebelum ini, arca yang berada di taman ini mempunyai ketinggian di antara 3 meter hingga 6.5 meter dan juga ia mempunyai keberatan seberat hampir beberapa ton. Konsep pelbagai arca yang ada di taman ini merupakan cerminan pemikiran dalaman para pengukir dan juga ia merupakan kreativiti yang hebat dalam konteks ASEAN. Arca Brunei Enteleki ialah gelaran pemahat Filipina oleh pengukir, pelukis dan tukang emas berusia 53 tahun bernama Encik Eduardo Castrillo. Beliau menamakan karyanya Keunggulan Brunei, yang konsepnya ialah arca ini menghadap matahari terbit dan Istana Nurul Iman sebagai tanda penghormatan. Manakala motif bulan sabit digunakan untuk menyatakan nilai tradisi dan struktur motif diperpanjangkan menjadi bentuk berpusing-pusing yang bersambung menjadi simbol tenaga atom yang seterusnya menjadi tenaga penggerak kepada pembangunan moden. Secara keseluruhannya, pengubahan ini membuktikan keharmonian sebuah negara di kalangan negara lain.
Dengan demikian, arca ini adalah tafsiran lambang keunggulan Brunei di dalam ASEAN. Okey, arca yang keempat ini dinamakan sebagai keunggulan Brunei. Kalau kita ni melihat, ia dilapisi dengan warna coklat dan lantainya dilapisi warna putih. Okey kawan-kawan, selesai sudah kita ni di arca yang keempat ini, lakaslah kita ni ke arca yang kelima. Let's go. Pengukir dari Singapura, Encik Michael Ong Chu Keng, 53 tahun, yang juga seorang pereka yang menggelar pengukirnya Gambaran Bersatu. Dan beliau menjelaskan konsep arca yang berdiri ini adalah umpama sebatang pokok yang tumbuh dengan tegaknya. Terdapat 6 bentuk yang melambangkan pertumbuhan dan perpaduan 6 negara ASEAN. Negara Brunei Darussalam sebagai tuan rumah dan negara terbaru yang menjadi ahli ASEAN berada di kedudukan bentuk yang teratas. Ia berbentuk sebagai mahkota yang melambangkan kedaulatan negara beraja dengan berlatar belakangkan Istana Nurul Iman. Jadinya, arca yang kelima ini dinamakan sebagai Gambaran Bersatu ASEAN. Kalau kita ni melihat, ia dilapisi warna keemasan dan lantainya berwarna hitam bertariskan putih. Okey kawan-kawan, arca kelima ini memang tidak dijangkakan seperti umpama pokok. Namun ia mempunyai maksud yang mendalam. Okey, kita ni sudah selesai di arca yang kelima ini. Kita ni teruskan lagi ke arca yang terakhir. Let's go. Akhir sekali ialah arca dari negara Thailand bertajuk Pergerakan oleh Encik Saravut Duang Jumpa, seorang guru berusia 43 tahun. Arca ini dicipta menggambarkan konsep harmoni dalam kepelbagaian melalui penggunaan bentuk kejadian geometri dan organik yang berbeza-beza untuk mencipta ruang dan bentuk keharmonian pergerakan yang menyata dan menggambarkan atau melambangkan kegiatan dan dorongan ASEAN. Pengubahan arca kepada dua bentuk menggambarkan sifat manusia yang tidak sepatutnya hidup menyendiri. Arca yang terakhir ini dinamakan sebagai pergerakan. Ia dilapisi dengan warna hitam dan lantainya berwarna putih. Okey kawan-kawan, apa yang Arif dapat simpulkan di sini? Semua arca-arca yang terdapat di Taman Ani merupakan seni bina 3 dimensi atau yang lebih dikenali sebagai seni bina 3D. Okey. Semua arca-arca yang terdapat di sini mempunyai lambang dan maksudnya tersendiri. Amat menarik sekali kan kawan-kawan? Seperti lazimnya, saya akan mengambil beberapa gambar sebagai kenang-kenangan saya. Sedar tak sedar, kita ni pun sudah berada di penghujung rancangan episod kali ini. Jadi diharapkan episod kali ini boleh memberikan kawan-kawan di luar sana maklumat dan info yang cukup. Jadi, jangan lupa untuk terus mengikuti rancangan Brunei Ku Indah. Sampai jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.